Yang keduanya, yang mana saya yakin ramai orang bergembira sama macam saya, iaitu calon bagi pihak Pakatan Harapan, Datuk Seri Anwar Ibrahim, gagal untuk sekalian kalinya diangkat sebagai Perdana Menteri Malaysia. Jadi, ini dua perkara, Alhamdulillah. Tetapi kalau tanya saya, apa yang paling bermakna untuk saya adalah Anwar Ibrahim tidak jadi Perdana Menteri. Sebab saya tak kisah sebenarnya. Untuk Perdana Menteri Malaysia ni saya tak kisah. Sebab pada saya yang penting negara ni tak boleh jatuh ke tangan yang salah. Sebab itulah saya banyak kali saya cakap, orang nak cakap apa pun cakap, yang penting negara ini tidak boleh jatuh ke tangan yang salah. Dan tangan yang salah itu adalah Anwar Ibrahim dan Pakatan Harapan. Jadi saya tak nak. Jadi bila Datuk Seri Ismail Sabri sebelum ni Kuli, kalau kita tengok kan, sebelum ni nama Kuli naik kan. Jadi lepas tu nama Datuk Najib pun ada, and then dimutamatkan oleh UMNO dan Ahli Parlimen Perikatan Nasional, Datuk Seri Ismail Sabri. Saya tak kisah pun. Saya tak kisah. Sebab pada saya, yang paling penting adalah negara ni tidak boleh jatuh ke tangan yang salah. Sebab pada saya, ini adalah keutamaan, ini adalah prioriti, dan mengikut cara saya lebih memfokuskan tentang negara ni, iaitu tidak boleh jatuh ke tangan yang salah. Soal siapa Perdana Menteri, itu kun fayakun. Kan? Tetapi yang penting, tidak boleh jatuh ke tangan yang salah. So Datuk Seri Ismail Sabri ni bukan tangan yang salah lah. Jadi jangan risaulah. Anwar Ibrahim ni tangan yang salah. Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah dia gagal untuk sekian kalinya. But apapun topik malam ni yang saya nak kongsikan adalah tentang sudah tersebar sejak kemarin lagi, apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim gagal mendapat sokongan majoriti ahli parlimen. Sudah ada suara-suara yang keluar untuk minta Anwar Ibrahim ditabalkan sebagai timbalan Perdana Menteri. Yang mana telah dimulakan oleh Lim Kit Siang. Lim Kit Siang, ketua kepada DAP ni, bapa kepada Lim Goeng RM30, mencadangkan agar Datuk Seri Anwar Ibrahim dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri Malaysia. Dan saya rasa macam ramai yang tahu kot benda ni kot. Ini bukan pemilihan ketua kelas. Ini bukan pemilihan ketua kelas. Bila kalah pemilihan ketua kelas, jadi timbalan. Bukan. Kerana apa yang penting adalah tentang apa yang telah termaktub dalam perlembagaan. Okey, saya bagi senang je. Untuk mereka-mereka ni yang mungkin penyokong-penyokong Anwar Ibrahim, yang dah sedar mereka gagal, tetapi mahu seolah-olah macam menuntut jawatan timbalan Perdana Menteri ataupun unity government. Saya nak bagi tahu dengan semua, memang ada pihak-pihak yang cuba untuk mewujudkan unity government dalam keadaan hari ini. Dan pihak-pihak ini juga cuba untuk meletakkan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai timbalan Perdana Menteri Malaysia. Sebab bila Anwar tahu dia kalah, bila Anwar tahu dia tak ada numbers, dia tak ada sokongan, maka dia nak main cara selamat, dia setuju dengan unity government. Jadi Anwar Ibrahim ni, dia tak dapat jadi PM, TPM pun tak apa. Jadi saya nak bagi tahu dengan semua. Sebelum ini, sebelum Tan Sri Muhyiddin Yassin meletakkan jawatan, Tan Sri Muhyiddin Yassin dah menawarkan kerajaan perpaduan. Tan Sri Muhyiddin Yassin sendiri dah menawarkan bahawa Anwar Ibrahim ni ketua pembangkang yang setara dengan menteri. Tetapi pada waktu itu mereka mengatakan ini adalah rasuah yang secara terang-terangan tak setuju, tak terima dan sebagainya. Okey. Tan Sri Muhyiddin Yassin hilang sokongan majoriti ahli parlimen, dia meletakkan jawatan. Dan Yang Tuan Agong mengeluarkan titah bahawa mengikut perlembagaan, pada hemat baginda yang mempunyai sokongan majoriti ahli parlimen diangkat sebagai Perdana Menteri Malaysia. Jadi proses telah dilakukan. Jadi Anwar Ibrahim dah gagal, PH dah gagal. Jadi takkanlah tiba-tiba dah gagal, sebelum ni Muhyiddin Yassin offer kau, tiba-tiba hari ni, tiba-tiba engkau nak cakap pula bahawa engkau sanggup unity government, work together. Engkau sanggup jadi timbalan Perdana Menteri. Come on lah. Kita ada proses perlembagaan yang kita perlu hormati. Kita perlu hormat. Sebab itu saya sependapat dengan Tuanku Sultan Johor. Siapa dia baca kenyataan Tunku Sultan Johor, saya sependapat dengan kenyataan Tunku Sultan Johor, yang mana ini soal amanah. Dan kita tak boleh, orang cakap, merogol perlembagaan itu sendiri. Sebab dalam perlembagaan tu, apa yang Agong laksanakan hari ini adalah mengikut perlembagaan. Yang mana yang mempunyai majoriti itu dilantik sebagai Perdana Menteri. Jadi tak ada dalam perlembagaan pun kata unity government. Tak ada Dalam perlembagaan tak ada cakap unity government. Ataupun dalam perlembagaan bagi tahu sesiapa yang gagal mendapat sokongan majoriti ahli parlimen dilantik sebagai
timbalan Perdana Menteri. Tak ada. Jadi ini saya nak fahamkan kepada rakyat Malaysia, kepada semua, supaya tahu bahawa ini adalah proses yang mana proses melibatkan Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Jadi ini proses yang berjalan dan memang inilah realitinya apabila Tan Sri Mulia Datuk Seri Ismail Sabri mendapat sokongan majoriti ahli parlimen 114 orang mengalahkan Datuk Seri Anwar bin Ibrahim. Jadi hari ini, malam ini pun Ambiga, siapa kenal Ambiga, buat petition untuk mewujudkan unity government. Saya nak bagi tahu dengan rakyat Malaysia lah. Pertama sekali kita kena ikut apa yang telah termaktub dalam perlembagaan. Jadi tawaran sebelum ni telah dibuat tetapi mereka dah tolak. Jadi bila mereka dah tolak, mereka pergi berlawan dan bila mereka kalah, tiba-tiba mereka nak unity government. Pada saya ini tak fair lah. Tak fair bukan apa? Tak fair dari segi perlembagaan dan tak fair kepada ahli parlimen yang ada hari ini dalam kerajaan yang BN+. Sebab Datuk Seri Ismail Sabri ni UMNO, Barisan Nasional, jadi mungkin kerajaan lepas ni dipanggil BN+. Dia tak panggil Perikatan Nasional lah. Sebab Tan Sri Budi Hassan Perikatan Nasional. Jadi kerajaan ni mungkin dipanggil BN+. Jadi tak fair lah. Kan? Dah kalah, tiba-tiba kau nak claim pula. Jadi hari ni mereka sedang buat gerakan, cuba untuk menghasut rakyat, untuk menerima, mewujudkan unity government. Jadi saya harap rakyat jangan terkesan, dan perkara yang paling penting adalah kita tak boleh membiarkan seorang manusia bernama Anwar Ibrahim ni yang beria-ia nak jadi Perdana Menteri. Bila ditawar sekalipun dia dah tolak sebelum ni, tiba-tiba bila dia dah kalah, tiba-tiba nak jadi TPM. Termasuklah pihak Pakatan Pembangkang, Pakatan Harapan, terutama DAP dengan Amanah ni, PKR ni, yang mana sebelum ni kita dah ajak untuk bersama, mereka tolak, tiba-tiba hari ni mereka nak jadi sebahagian pula dalam kerajaan unity government. Saya nak ingatkan kepada semua, terutama penyokong-penyokong Pakatan Harapan. Rakyat Malaysia dah serik 22 bulan yang lalu. Rakyat Malaysia dah serik, rakyat Malaysia dah tak nak dah. Tak nak lagi perkara yang 22 bulan lalu berlaku lagi. Jadi walaupun hari ni kita tengok senario politik bermacam-macam bermasalah ni dan sebagainya, tapi kemelut seminggu ni dah pun selesai. Besok Datuk Seri Ismail Sabri akan mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-9. Jadi sebagai rakyat, sebagai ahli parti mana-mana sekalipun, kita tengoklah prestasi Datuk Seri Ismail Sabri pula yang menjawat jawatan Perdana Menteri yang ke-9. Kerana apa yang lebih penting adalah ke depan. Ini bukan soal ke belakang, ke depan. Saya faham ada pihak-pihak yang rasa bolehlah kita buat unity government sebab ni untuk rakyat, kan. Kalau fikir untuk rakyat, bersamalah, kenapa kita nak bergaduh lagi? Inilah masanya untuk UMNO bersatu, bekerjasama dengan PKR, Amanah, DAP untuk work for this nation, untuk negara ni, untuk lawan COVID dan sebagainya. Saya tahu ini pendapat yang bagus. Saya suka pendapat ni. Tetapi macam saya cakap tadi, kita telah mengikut proses perlembagaan dan bila kita ikut proses perlembagaan, maka itu yang berlaku. Melainkan bila bawa pergi parlimen bulan hadapan, tiba-tiba pula Datuk Seri Ismail Sabri pula hilang sokongan majoriti ahli parlimen. Wallahualam, kita tak tahu. Hilang sokongan majoriti ahli parlimen, dah tak ada numbers. Masa itu Agong dengan kuasa yang Baginda ada, Baginda boleh untuk melantik Perdana Menteri dan Baginda boleh untuk mewujudkan unity government. Sebab itu bukan proses yang mana 42/2/A tu tadi tu. Yang mana pada hemat Baginda mempunyai majoriti sokongan. So Baginda boleh gunakan 40/2/A tak salah saya. Kuasa veto yang ada pada Baginda. Wallah saya tak ingat sangat perlembagaan ni. Kalau salah minta tolong betulkan. Baginda boleh menggunakan kuasa veto. Itu apabila kalau kata Datuk Seri Ismail Sabri pula hilang sokongan majoriti ahli parlimen, maka Agong boleh pada waktu itu untuk melantik PM interim dengan kuasa veto yang Baginda ada, seperti mana yang bila Mahathir letak jawatan dan mewujudkan unity government. Yang itu boleh. Itu kuasa Agong. Tapi sekarang ni tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab kita dah lalui proses. Jadi ini perkara yang rakyat kena sedar supaya tak kena kenceng, tak kena tipu dengan Pakatan Harapan. Sebab model Pakatan Harapan ni dia kenceng, dia tipu, dia kenceng, dia tipu. Lepas tu RM30 kat korang. Jadi saya harap rakyat dapat clear apa yang saya jelaskan ni.